Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita kembali pada segmen yang yang kedua. Persoalan yang ingin saya utarakan di sini adalah persoalan tentang perilaku kaum Cina yang melampau. Baru-baru ini diperlihatkan dalam Facebook di mana kaum Cina ini sekarang telah berani untuk memberikan komen-komen yang melanggar asas-asas perundangan, tata susila dan juga terutamanya rukun negara yang menjadi pegangan kepada setiap warga negara Malaysia. Saya ingin memperingatkan bahawa komen-komen yang boleh merosakkan keharmonian perpaduan negara ini hendaklah dibendung oleh pihak berkuasa. Mereka ini harus diberikan pengajaran dan harus diberikan hukuman yang setimpal kerana memomok-momokkan yang di-Pertuan Agong, memomok-momokkan perlembagaan, menghina Rasulullah secara terang-terangan. Perkara ini tidak boleh diterima. Malangnya perkara ini tidak berlaku pada tahun 1960-an. Kerana pada tahun 1960-an, jika perkara ini berlaku, saya percaya orang-orang Melayu akan keluar membuat demonstrasi secara besar-besaran. Tetapi pada zaman 2013 ini, kita tidak nampak orang-orang Melayu kisah tentang perkara ini. Tidak ambil peduli, tidak ambil pot, kata orang muda, kerana jiwa mereka itu sudah dikotori dengan perkara-perkara duniawi yang cukup mendalam dalam jiwa mereka. Orang-orang Melayu sekarang telah terbagi kepada beberapa golongan. Orang-orang Melayu pluralist, orang-orang Melayu liberalist, orang-orang Melayu yang menegakkan human rights. Orang-orang Melayu ini adalah orang-orang yang Melayu yang telah lari daripada akidah dan pegangan mereka yang asal. Mereka orang Islam, benar, tetapi hanya dari sudut kelahiran dan nama sahaja. Manakala praktikalnya sebagai orang Islam, jiwanya sebagai orang Islam tidak sama sekali sama dengan nama yang dibawa. Mereka ini seolah-olah tidak mengambil kisah tentang apabila Rasulullah itu dihina. Beberapa hari kemudian, yang lampau, dalam FB ada seorang kaum Cina menghina Rasulullah begitu dahsyat sekali kerana ketika Rasulullah menerima wahyu dan dia mengutuk Rasulullah, menghina seamat-amat menghinanya. Tetapi di manakah demonstrasi orang yang mungkin boleh dilakukan oleh gerakan Islam ataupun orang-orang Melayu yang sensitif tentang perkara ini. Kita lihat jika kita mengimbau kembali tentang kisah Natrah, apabila Natrah itu hendak dimurtadkan, maka orang-orang Melayu keluar beramai-ramai, beribu-ribu, ratusan ribu, menuntut mempertahankan Natrah untuk terus menjadi orang Islam. Tetapi pada 2013, begitu ramai orang-orang Cina menghina Melayu, begitu ramai orang-orang Cina menghina Islam, begitu ramai orang-orang Cina menghina perlembagaan, begitu ramai orang-orang Cina menghina Agong, begitu ramai sekali orang Cina mempertikaikan titah Sultan Johor, tidak ada orang yang melakukan demonstrasi. Ini menampakkan bahawa dia memberikan satu gambaran kepada kaum Cina bahawa lihatlah, aku lakukan apa saja, orang Melayu tidak akan melakukan apa-apa. Lihatlah, aku akan lakukan apa saja, berilah cabaran apa saja. Aku telah menyentuh tentang soal perlembagaan, aku telah menyentuh tentang soal raja, aku telah menyentuh soal Rasulullah, tentang Nabi mereka sendiri. Lihatlah, orang Melayu tidak melakukan apa-apa. Ini bermakna orang Melayu sudah tidak lagi menghormati tentang apa yang mereka percaya dahulunya, apa yang mereka pegang
dahulunya tradisi mereka ini sudah musnah akibat daripada pembangunan mewah yang ada di depan mata. Ini berlaku sekarang ini, dan inilah perkara yang menular di kalangan orang-orang muda bermula daripada umur 17 tahun hinggalah mereka masuk ke universiti. Facebook, pengaruh Facebook, Twitter ini amat mendalam sekali kepada komuniti baru. Tetapi apakah yang hendak kita lakukan? Bagi mereka yang di luar sana, pejuang-pejuang Islam yang dikatakan mengangkat syahadah tauhid dan syahadah Rasul, apakah hendak dilakukan? Nakkah dibiar orang-orang ini menghina Rasulullah yang yang kita selawatkan setiap hari? Atau kita hanya melihat saja? Apakah tindakan kita? Suara-suara perkasa sudah tidak lagi kedengaran sekarang. Suara-suara gerakan Islam yang lain sudah tidak lagi kedengaran sekarang. Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang wajib kita lakukan? Inilah persoalan yang harus difikirkan bersama. Saya takut apabila satu hari nanti negara ini sudah tidak lagi negara Islam, maka ketika itu barulah mau bangun dari tidur yang nyenyak, maka perkara yang hendak dilakukan semuanya telah terlambat. Saya mohon rakan-rakan Islam di luar sana berfikir tentang apa yang saya katakan. Perkara ini masih belum terlambat lagi. Saya mohon untuk tuan-tuan berfikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.